Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis komprehensif pada muka surat 206 hingga 207. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah bas ekspres dalam masa 14 minit. Hitung A, tempoh masa bas tersebut berada dalam keadaan pegun. Maksudnya soalan nak kita cari tempoh masa untuk bahagian ini. Maka kita ambil nilai 10 minit tolak dengan 4. Jawapannya adalah 6 minit. B. Kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 4 minit yang terakhir dalam kilometer sejam, iaitu untuk bahagian hujung ini. Dengan itu, kita cari koordinat untuk dua titik ini. Yang pertama adalah koordinat 10, 6. Yang kedua adalah koordinat 14, 10. Kita gantikan kedua-dua koordinat titik ini ke dalam rumus keturunan, iaitu 10 tolak 6 km bahagi dengan 14 tolak dengan 10. Lepas tu dibahagi dengan 60 untuk ditukar ke dalam unit jam. Jawapan akhir adalah 60 km sejam. Soalan C. Laju purata bas untuk tempoh 14 minit dalam kilometer sejam. Ingat soalan nak dalam unit kilometer sejam. Maka kita tahu bahawa laju purata akan sama dengan jumlah jarak dilalui bahagi dengan jumlah masa digunakan. Jumlah jarak di sini adalah sama dengan 10 km. Kemudian jumlah masa adalah 14 minit dibahagi dengan 60 untuk tukar ke dalam unit jam. Jawapan akhir adalah 42.86 km sejam. Soalan 2. Sebuah kereta dan sebuah bas persialan bergerak sejauh 150 km dalam masa 3 jam. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan kedua-dua kereta dan bas persialan tersebut. Hitung A, kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dalam kilometer sejam untuk 42 minit yang pertama. 42 minit itu kita bahagi dengan 60 untuk ditukarkan kepada jam. Maksudnya dia adalah pada jam 0.7. Maka untuk cari kadar perubahan jarak bagi kereta, kita ambil koordinat titik ini, iaitu koordinat 0.0 dengan koordinat hujung ini, iaitu 0.70. Kita ganti ke dalam rumus, iaitu 70 tolak dengan 0 km bahagi dengan 0.7 tolak 0 jam. Jawapannya adalah 100 km sejam. B. Hitung nilai T. Untuk cari nilai T, kita rujuk graf untuk bas persiaran. Perhatikan bahawa koordinat A, Q dan B ini ketiga-tiganya terletak pada garisan yang sama. Maksudnya keturunan pada garisan ini adalah sama pada semua bahagian. Oleh itu, laju bagi T jam yang pertama akan sama dengan laju untuk keseluruhan, iaitu 3 jam. Kerana keturunan pada dua bahagian ini adalah sama. So, kita cari dulu laju untuk T jam pertama. Dengan itu, kita kena rujuk koordinat titik ini, iaitu 0, 150 dan koordinat titik Q ini yang bersamaan dengan T 70. Kita gantikan ke dalam rumus akan menjadi 70 tolak dengan 150 km bahagi dengan T tolak 0 jam. Kemudian bagi laju untuk 3 jam, kita kena gunakan koordinat titik 0, 150 dan juga titik di hujung ini, iaitu 3 0. Kita ganti ke dalam rumus, iaitu 0 tolak dengan 150 km bahagi dengan 3 tolak 0 jam. Sebelah kiri ini akan diringkaskan menjadi negatif 80 bahagi T. Sebelah kanan akan diringkaskan menjadi negatif 50. Kemudian kita bawa T ke sebelah kanan. Negatif 50 ke sebelah kiri akan dapat bahagian ini, iaitu negatif 80 per negatif 50 sama dengan T. Oleh itu, jawapan T adalah 1.6 jam. Soalan C. Kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dalam kilometer sejam untuk gerakan 80 km terakhir. Maksudnya, soalan nak kita lihat bahagian ini, 150 tolak dengan 70, iaitu 80 km. Dengan itu, kita kena ambil koordinat titik Q, iaitu T70, dengan koordinat R, iaitu 350. Kemudian, kita gantikan ke dalam rumus, kadar perubahan jarak sama juga dengan laju, iaitu laju 80 km terakhir. Iaitu kita ambil 150 tolak dengan 70 km, bahagi dengan 3 tolak 1.6 jam. Jawapannya adalah 57.14 km sejam.
Soalan 3. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah motosikal. Hitung A, tempoh masa motosikal bergerak dengan laju seragam. Maksudnya soalan nak kita cari bahagian ini. Maka tempoh masa untuk laju seragam bagi motosikal adalah 10 tolak dengan 2, iaitu 8 saat. Soalan B, hitung nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama untuk tempoh T saat. So, diberi dalam soalan, jarak kereta adalah sama dengan jarak motosikal. Maksudnya kita kena cari luas di bawah graf. Sebab graf ini adalah graf laju lawan masa. Untuk mencari jarak kereta, kita rujuk kepada graf yang berwarna merah. So, bentuknya adalah segitiga. Oleh itu, kita ambil 1/2 darab dengan lebar segitiga, kemudian darab dengan tinggi segitiga, iaitu T dan 10. Kemudian untuk jarak motosikal, kita perhatikan graf berwarna hijau. Kita bahagikan graf itu kepada dua bahagian, iaitu trapezium A dengan trapezium B. Untuk luas trapezium A, kita ambil 1/2 darab dengan tinggi trapezium A, iaitu 4, darab dengan hasil tambah sisi selarinya, iaitu panjang ini yang sama dengan 10 tolak dengan 2, kemudian panjang ini yang sama dengan 10. Kemudian ini akan ditambah dengan luas trapezium B, iaitu 1/2 darab dengan tingginya, iaitu T tolak dengan 10, darab dengan sisi selari ini yang telah ditambahkan, iaitu 4 tambah dengan 10. Persamaan tadi akan diringkaskan menjadi 5T, kemudian luas bagi trapezium A adalah 36, luas bagi trapezium B akan diringkaskan menjadi T tolak 10 darab dengan 7. Seterusnya kita kembangkan ini, kita akan dapat 7T tolak dengan 70. 36 ditolak dengan 70 ini akan memberikan jawapan negatif 34. Kemudian kita pindahkan 5T ke sebelah kanan, negatif 34 ke sebelah kiri, kita akan dapat persamaan ini. 7T tolak dengan 5T akan sama dengan 2T. Kemudian kedua-dua belah ini kita bahagi dengan 2. Oleh itu, jawapan T adalah bersamaan dengan 17 saat. Soalan 4. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. Hitung A, kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter sesaat untuk tempoh 6 saat terakhir. Untuk tempoh 6 saat terakhir bermaksud bahagian ini. Untuk mencari kadar perubahan laju, kita perlukan dua koordinat titik, iaitu yang ini 9, 7 dan juga koordinat titik ini 15, sifar. Ganti ke dalam rumus keturunan, iaitu sifar tolak 7 meter sesaat bahagi dengan 15 tolak 9 saat. Jawapannya adalah negatif 7/6 meter sesaat. Soalan B. Hitung nilai V jika nisbah jarak yang dilalui untuk tempoh 5 saat yang pertama kepada 6 saat terakhir adalah 5 nisbah pada 3. Diberi dalam soalan jarak untuk 5 saat pertama nisbah kepada jarak 6 saat terakhir adalah sama dengan 5 nisbah kepada 3. Untuk dapatkan jarak 5 saat pertama, kita kena cari luas trapezium A ini, iaitu 1/2 darab dengan tinggi trapezium 5, darab dengan hasil tambah sisi selarinya, iaitu 8 dan juga V. Bagi jarak untuk 6 saat terakhir, iaitu segitiga B ini, kita gantikan ke dalam rumus luas segitiga, iaitu 1/2 darab dengan panjang tapak di sini, iaitu 15 tolak dengan 9, darab dengan tinggi segitiga, iaitu 7. Di mana nisbah ini akan sama dengan 5 nisbah kepada 3. Bahagian ini akan diringkaskan menjadi 5/2 darab 8 tambah V nisbah kepada 21 sama dengan 5 nisbah kepada 3. Nisbah ini kita tukarkan ke dalam bentuk pecahan, iaitu 5/2 darab 8 tambah V per 21 sama dengan 5/3. 21 ini dibawa ke sebelah menjadi hasil darab memberikan jawapan 35. Kemudian kita pindahkan pecahan 5/2 ini ke sebelah menjadi hasil bahagi. Jawapannya akan sama dengan 14. Pindahkan nombor 8 ini ke sebelah kanan menjadi tolak, maka V akan sama dengan 6 meter sesaat. Soalan C. Laju purata zarah untuk tempoh 15 saat dalam kilometer sejam. Untuk mencari laju purata zarah, kita kena cari jumlah jarak yang dilalui. Dengan itu, jumlah jarak yang dilalui akan sama dengan luas trapezium A tambah dengan luas trapezium C tambah dengan luas segitiga B. Luas trapezium A telah kita cari tadi, iaitu sama dengan 5/2 darab 8 tambah V. V adalah sama dengan 6.
Kemudian tambah dengan luas trapezium C, iaitu 1/2 darab dengan tingginya 9 tolak dengan 5 darab dengan hasil tambah sisi selarinya iaitu V, iaitu 6 tambah dengan sebelah ini iaitu 7. Kemudian tambah dengan luas segitiga B, iaitu sama dengan 21 yang kita cari dalam soalan B. Jawapan bagi ketiga-tiga luas ini adalah 35 tambah 26 tambah 21 iaitu bersamaan dengan 82 meter. Kita bahagikan ini dengan 1000 untuk tukar kepada 0.082 km. Kita tahu bahawa laju purata adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa diambil. Oleh itu, kita ambil 0.082 km bahagi dengan jumlah masa diambil iaitu 15 saat dibahagi dengan 3.600 untuk ditukar ke dalam unit jam. Maka jawapan terakhir adalah 19.68 km sejam. Soalan 5. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kereta untuk tempoh 45 minit. Puan Nisha sedang memandu dari bandar P ke bandar Q, sementara Puan Farah memandu dari arah yang bertentangan dengan Puan Nisha. Hitung A. Nilai V jika kadar perubahan laju terhadap masa kereta Puan Farah untuk tempoh 30 minit yang pertama adalah sama dengan pecutan kereta Puan Nisha untuk tempoh 45 minit. Diberi dalam soalan, kadar perubahan laju Puan Farah 30 minit yang pertama akan sama dengan pecutan Puan Nisha dalam tempoh 45 minit. Maka kita kena dapatkan koordinat titik untuk digantikan ke dalam rumus kecurunan. Untuk Puan Farah, kita perlukan koordinat titik ini iaitu sifar 24 dan juga koordinat titik ini iaitu 30 V. Kita ganti ke dalam rumus iaitu V tolak 24 bahagi dengan 30 tolak dengan sifar didarab dengan 60 untuk ditukarkan ke dalam unit saat. Perhatikan bahawa di sini kita tambahkan tanda negatif di sini kerana bahagian ini ialah nya pecutan. Untuk pecutan Puan Nisha, kita kena rujuk koordinat titik ini iaitu asalan sifar dan juga koordinat titik ini iaitu 45, 18. Jadi kita gantikan ke dalam rumus 18 tolak dengan sifar bahagi dengan 45 tolak dengan sifar. Ini adalah dalam minit, kita darab dengan 60 untuk tukar ke dalam saat. Maka persamaan ini akan diringkaskan menjadi negatif V tambah 24 per 1800 sama dengan 1/150. 1800 ni kita bawa ke sebelah kanan menjadi hasil darab, kita akan dapat jawapan 12. Kemudian kita pindahkan negatif V ini ke sebelah menjadi positif V. Positif 12 ke sebelah kiri menjadi negatif 12 akan dapat bahagian ini. Oleh itu jawapannya V akan sama dengan 12 meter sesaat. B. Hitung jarak dari bandar Q dalam km apabila kedua-dua kereta tersebut berselisih. Daripada graf, apabila kedua-dua kereta tersebut berselisih, ia adalah titik persilangan antara dua graf tersebut di sini. Dengan itu, untuk mencari jarak dari bandar Q, kita kena cari jarak yang dilalui oleh Puan Farah dalam 30 minit yang pertama, iaitu bahagian ini. Untuk itu, kita kena cari luas di bawah graf trapezium tersebut. Maka, kita akan ambil 1/2 darab dengan 30, iaitu ketinggian trapezium ini. Dalam minit, kita darab dengan 60 untuk tukar ke dalam saat. Darab dengan hasil tambah sisi selari ini, iaitu 24 dan juga V, di mana V itu adalah 12 yang telah kita cari dalam soalan A. Ini akan memberikan jawapan 32.400 meter. Kita bahagikan ini dengan 1000 untuk tukar ke dalam unit km. Maka jawapannya adalah 32.4 km. C. Hitung masa dalam minit yang diambil oleh Puan Nisha untuk sampai di bandar Q jika pecutan keretanya tidak berubah. Jika pecutan Puan Nisha tidak berubah, maksudnya dia akan sampai ke bandar Q dengan kelajuan akhirnya adalah 24 meter sesaat. Dengan itu, kita kena cari apakah masa yang diambil di sini. Kita wakilkan dengan huruf T. Jadi, laju akhir bagi Puan Nisha adalah 24 meter sesaat, laju awalnya adalah 0 meter sesaat dan T adalah masa yang diambil. Dari soalan A tadi, kita dapat bahawa pecutan Puan Nisha adalah sama dengan 1/150 meter sesaat. Maka kita gantikan ke dalam rumus pecutan, iaitu perubahan laju bahagi dengan jumlah masa, iaitu 24 tolak dengan sifar bahagi dengan T sama dengan 1/150.
Kemudian kita bawakan T ini ke sebelah kanan menjadi hasil darab. 24 tolak dengan sifar akan dapat 24. Kita pindahkan 1/150 ke sebelah menjadi hasil bahagi. Maka jawapan T adalah 3600 saat. Kita bahagikan ini dengan 60 untuk tukar ke dalam minit. Jawapan akhir adalah T sama dengan 60 minit. Soalan 6. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kereta sejauh 100 km. Graf OA menunjukkan gerakan kereta yang dipandu oleh Encik Lee dengan laju purata V km sejam. Dan graf OB ialah gerakan kereta yang dipandu oleh Encik Dola dengan laju purata V tolak 20 km sejam. Hitung A, nilai V jika beza masa yang diambil oleh Encik Lee dan Encik Dola untuk sampai di destinasi ialah 25 minit. Kita tahu bahawa laju akan sama dengan jarak bahagi masa. Apabila kita susun semula, kita akan dapat rumus ini, iaitu masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Dengan ini, kita boleh cari masa yang diambil oleh Encik Lee dan Encik Dola menggunakan rumus ini. Maka, masa Encik Lee adalah jumlah jarak 100 km bahagi dengan lajunya V km sejam. Masa Encik Dola adalah jumlah jarak 100 km bahagi dengan laju V tolak 20 km sejam. Diberi dalam soalan, beza masa antara mereka adalah 25 minit. Kita bahagikan ini dengan 60 supaya ditukarkan ke dalam jam. Maka ia akan menjadi 5/12 jam. Untuk beza masa antara Encik Lee dengan Encik Dola, kita ambil masa Encik Dola tolak dengan masa Encik Lee. Ia akan sama dengan 5/12. Kemudian kita samakan penyebut untuk pecahan di sini. Untuk pecahan ini, kita darabkan kedua-dua penyebut dan pengangka dengan V. Bagi pecahan yang sebelah ini, kita darabkan kedua-dua penyebut dengan pengangka dengan V tolak 20. Maka ia akan dapat diringkaskan menjadi bahagian ini. 100V dengan 100V ini akan ditolak. Tinggal 2000 per dengan V kuasa 2 tolak 20V sama dengan 5/12. Kemudian kita tukar tempat dua bahagian ini. Kita akan dapat 2000 per dengan 5/12 sama dengan V kuasa 2 tolak 20V. Jawapan di sebelah kiri akan diringkaskan menjadi 4800. Angka ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi hasil tolak. Maka kita akan dapat persamaan kuadratik V kuasa 2 tolak 20V tolak 4800 sama dengan sifar. Seterusnya kita buat kaedah pemfaktoran, akan dapat B tolak 80 darab dengan B tambah 60 sama dengan sifar. Daripada dua jawapan yang kita dapat, B sama dengan 80 dan B sama dengan negatif 60, kita pilih jawapan B sama dengan 80 km sejam. Kerana kecurunan graf tersebut adalah positif, maka nilai negatif 60 ini diabaikan. B. Hitung waktu dalam sistem 24 jam Encik Lee sampai di destinasinya. Diberi dalam soalan, laju purata untuk Encik Lee adalah V km sejam dan V adalah sama dengan 80 km sejam. Laju purata adalah sama dengan jumlah jarak 100 km bagi dengan jumlah masa diambil. Kita wakilkan dengan huruf T. Kemudian kita tukar tempat dua bahagian ini, maka T akan sama dengan 100 bahagi dengan 80. Ini bersamaan dengan 1/25 jam. Bahagian sifar 0.25 ini kita darab dengan 60 untuk ditukarkan menjadi minit. Maka kita akan dapat 1 jam 15 minit. Maka waktu Encik Lee sampai adalah jam 8 tambah dengan jam 1.15. Jawapan akhir adalah jam 9.15. Soalan 7. A1. Raja 1 menunjukkan graf jarak masa kereta A untuk tempoh T saat. Diberi laju purata kereta A ialah 25 meter sesaat. Hitung nilai T. Diberi dalam soalan laju purata adalah 25 meter sesaat. Laju purata adalah sama dengan jumlah jarak dilalui bahagi dengan jumlah masa diambil. Berdasarkan graf, untuk bahagian ini, jumlah jarak yang dilalui adalah 1 km. Untuk bahagian ini juga adalah 1 km. Maka jumlah jarak akan sama dengan 1 tambah dengan 1. Kemudian kita darab dengan 1000 untuk tukar ke dalam unit meter. Dan kita bahagi dengan jumlah masa yang telah diambil, iaitu sama dengan T. Ini akan sama dengan 25. Untuk bahagian pengangka, ia akan menjadi 2000. Kemudian T dengan 25 ini kita tukar tempat. Kita akan dapat T sama dengan 2000 per 25. Maka T sama dengan 80 saat. Soalan 2. Huraikan gerakan kereta A untuk tempoh T saat. Maka huraiannya adalah kereta A bergerak sejauh 2 km dalam tempoh 80 saat dengan laju purata 25 meter sesaat.
Soalan B. Raja 2 menunjukkan graf laju masa kereta B. Diberi bahawa laju seragam V, kereta B adalah sama dengan laju purata kereta A dan jarak yang dilalui oleh kedua-dua buah kereta adalah sama. Jika nilai T dalam saat untuk kedua-dua graf adalah sama, hitung tempoh masa dalam minit kereta B bergerak dengan laju seragam. Diberi dalam soalan bahawa laju seragam kereta B iaitu V sama dengan laju purata A. Laju purata A telah kita cari di soalan A iaitu sama dengan 25 meter sesaat. Begitu juga jumlah jarak ada di A sama dengan 2000 meter. Andaikan T mewakili tempoh masa laju seragam, maksudnya bahagian ini adalah T. Maka kita gunakan rumus untuk mencari jarak, kita kena cari luas di bawah graf. Luas di sini adalah bentuk trapezium. Maka kita gantikan ke dalam rumus luas trapezium iaitu 1/2 darab dengan tinggi graf iaitu V 25 darab dengan hasil tambah sisi sari iaitu T di atas dengan yang sebelah bawah ini iaitu T tambah dengan 20. Di mana T tadi telah dicari di A sama dengan 80. Ini akan sama dengan 2000. Kemudian kita darabkan bahagian ini menjadi 25/2. Bahagian ini ditambahkan menjadi 100. 25/2 ini kita pindahkan ke sebelah menjadi hasil bahagi akan memberikan jawapan 160. Seterusnya 100 ini dipindahkan ke sebelah kanan menjadi tolak. Kita akan dapat T sama dengan 60 saat. Ini kita bahagikan dengan 60 untuk tukar ke dalam minit. Jawapan akhirnya adalah T sama dengan 1 minit. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.